Antara adab berdoa yang ditegaskan oleh Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berdoa di dalam keadaan merendah diri kepada Allah dan juga merendahkan suara. Quran dalam surah Al-A'raf Allah sebut ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Seru doalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', yakni kamu merendahkan diri kepadanya, wa khufyah, kamu juga merendahkan suara, kan? Call upon your Lord in humility and privately, dalam keadaan rendah diri dan tidak kuatkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin, kerana dia sesungguhnya dia tak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Indeed, he does not like transgressors. Tuhan ni tak suka orang-orang yang melampaui batas. Dalam itu surah Al-A'raf ayat 55 dan ujung surah Al-A'raf akhir-akhir surah dalam ayat 25 Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang zikir juga. Allah menyatakan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Sebutlah Tuhan kamu di dalam diri kamu dalam keadaan merendah diri dan khifah yakni dalam keadaan merendahkan suara, dunal jahri minal qaul, tanpa kamu mengangkat suara, mengangkat suara dan pada waktu pagi dan petang. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala mahu supaya kita rendahkan suara kita ketika kita berdoa. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim menyebut tentang faedah-faedah merendahkan suara pada doa. Kita kalau cakap dengan orang besar, kita cakap macam mana bahasa kita? Kita cakap bahasa yang elok, perkataan kita pilih, dan kita tak kasar, tak angkat suara kita. Kita hormat. Kalau kita cakap pun elok-elok, tuan, saya sebenarnya elok-elok kita cakap. Tapi adakah kita bila doa kepada Allah kita angkat menjerit-jerit suara? Ini tidak betul dalam adab berdoa. Melainkan pada tempat yang Nabi angkat suara untuk orang makmum aminkan, umpamanya di dalam doa qunut. Jadi Nabi doa Nabi didengari oleh makmum, pasal makmum di belakang nak mengaminkan doa Nabi kerana Nabi imam di dalam salat. Yang lain itu pun dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ni rendah diri kita dengan Allah bila doa. Ini tanda kita membesarkan Allah dan kita rendahkan suara. Kadang-kadang orang dia buat style dalam majlis, doa dengan begitu style, angkat suara. Sebenarnya doa ni bukan nak tunjuk ke orang. Doa ni ialah kita memohon hajat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dulu. Jadi kita bila nak doa malam-malam ke, bila-bila kita rendahkan jiwa kita, rendahkan suara kita bila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, satu lagi mungkin kita ambil dua adab ni, ialah Allah ni dia suka kepada hamba yang mengaku salah. Mengaku salah, dia akan terima doa. Mengaku salah, dia akan ampun dosa. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam, bapa kita. Apabila dia buat salah, dia berbeza. Saya selalu ulangi hal ni. Beza Adam dengan Iblis dari sudut salah. Dua-dua buat salah. Iblis pun langgar perintah Tuhan. Orang suruh sujud kepada Adam, tak sujud. Adam pun langgar perintah Allah. Jangan hampiri pokok di dalam syurga tu, dia hampiri. Tapi beza Iblis dan Adam ialah Iblis bila buat salah, dia challenge Tuhan. Dia kata, aku diciptakan daripada api, dia cipta daripada tanah. Pasal apa aku nak kena sembah dia pula? Tapi bapa kita Adam tak. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
wahai Tuhan kami zalimkan diri kami. Jika kau tidak ampuni kami dan kasihani kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Itu sikap Adam, dan itulah sepatutnya sikap kita. Semua anak Adam buat salah, tapi Allah suka hamba-hamba yang buat salah ni mengaku salah di hadapan dia. Tanda kita rendah diri terhadapnya. Sebab tu doa Sayyidul Istighfar itu, kita mengaku salah di hadapan Allah dalam doa Sayyidul Istighfar. Apa kita kata? Kan penghulu istighfar yang patutnya kita baca bagi setiap hari, pagi dan petang. Apa kita sebut? Nafaq abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku mengaku kepadamu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengaku kepadamu nikmatmu kepadaku. Dengan nikmatmu padaku, banyak nikmat Allah pada kita. Wa abu'u bi dhanbi, aku mengaku padamu dosa-dosaku. Aku mengaku dosaku. Kemudian barulah dia kata faghfirli, ampunkanlah aku. Ini adab yang menyebabkan doa-doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa iftitah dalam riwayat Imam Muslim dan Ibn Hibban dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar doa untuk kita minta ampun juga. Antara sambungan doa tu dia sebut Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma antal malik, ya Allah, engkaulah al-malik, engkaulah raja yang maha besar. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Zalamtu nafsi, aku zalimkan diriku. Wa i'taraftu bi dhunubi, aku mengiktiraf dosa-dosaku. Wa i'taraftu bi dhanbi, aku mengiktiraf dosaku. Faghfir dhunubi jami'an, ampunkanlah semua dosa-dosaku. Jadi salah satu cara menyebabkan doa kita mustajab apabila kita ada bangun doa pada Allah, kita rendah diri dengan Allah. Kita rendahkan suara kita, kita rendahkan jiwa kita sebagai hamba-Nya dengan penuh merendah diri. Kita rendahkan suara kita, kita akui bahawasanya kita bersalah kepadanya, kita akui nikmat-Nya banyak, maka Dia akan menerima doa kita. Kerana ada orang bila dia berdoa, dia rasa macam saya sebut semalam, macam dia bagi order kepada Allah, kena bagi ni. Kadang-kadang bila dia doa, dia rasa pasal apa pula tak bagi kat aku? Aku dah sembahyang, aku dah buat baik, aku dah sedekah, masih lagi Allah tak mau bagi kena aku. Kenapa? Dia rasa macam tu walaupun dia tak sebut. Dia tak sebut. Sebab itu maka kita sepatutnya bila kita doa ni, kalau kita pergi jumpa orang besar, kita tunjuk kita humble lah. Kalau kita ada hajat, orang besar dia bukan tahu apalah ada hati kita, dia nampak kita humble, dia nampak zahir kita tu macam humble lah, kan. Tapi Allah mengetahui zahiran wa batinan, zahir dan batin kita. Sebab itu bila kita menghadapnya untuk memohon doa kepadanya, supaya doa kita mustajab padanya, kita merendahkan sesungguh-sungguhnya, sehingga kita hina kita di hadapan dia, malu kita kepada dia, minta kita kat dia, tauhid kita bulat kepadanya. Tak ada siapa kita ni melainkan Dia saja. La malja wala manja'u, tidak ada tempat pergi, tidak ada tempat lari minka illa ilaika. Tak ada tempat pergi, tempat lari melainkan kepada Allah saja. Kita iktiraf keagungan ketuhanannya. Allah suka demikian. Kita rendah diri. Tanda kita rendah diri itu, kita pun rendah suara kita. Kita pun rendah, kita tak angkat. Kemudian kita sebut pula kelemahan diri kita ni. Kemudian kita pohon kepadanya, Dia memustajabkan doa kita, insya-Allah. Macam kita kadang kita kalau jumpa orang pun macam tu juga. Cik, saya ni susah, saya tahulah cik banyak jasa dengan saya terhadap saya, dan kemudian saya minta tolonglah sekali lagi cik. Kita macam tu, kita atur ayat bila jumpa manusia. Tak apalah, agama pun suka kita ada adab sopan. Tapi dengan Allah lebih patut kita atur. Kadang-kadang orang ni dia tak menghiasi doa. Nanti saya selalu sebut, dia tak menghiasi doa.
Apa dia tak hias doa dia? Terus, ya Allah bagi kepada aku rezeki, amin. Boleh, Allah boleh. Allah itu mendengar, tetapi ada hiasan pada doa. Hiasan yang merendahkan diri. Kita baca doa para anbiya, semua ada. Sepas dia minta, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan tinggalkan aku sendirian sedangkan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Dia indah. Dia atur untuk merendahkan diri dia, kan. Nabi Ayub yang kita sebut, wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni telah ditimpa padaku mudarat sedangkan engkau yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Ini rendah diri kepada Allah. Sebut, ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya sami'ud du'a, ya sami'ud du'a, wahai yang mendengar doa, yang wahai yang mana tu anta wali fid dunya wal akhirah. Dengan Nabi Yusuf bila doa kepada Allah, Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai penghias langit dan bumi, engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Matikanlah aku sebagai orang Muslim dan masukkanlah aku di kalangan mereka yang saleh. Ini semua menunjukkan cara merendah diri kita apabila kita berdoa. Apabila kita lakukan demikian, maka itu adalah rahsia doa para anbiya, kerana doa mereka mustajab. Kerendahan jiwa dan juga kerendahan adab mereka ketika berdoa. Dan rahsia juga ramai hamba-hamba Allah yang mustajab doa dia. Kita tengok dia biasa-biasa, masya-Allah, tapi bila dia doa, mustajab doa dia, kerana rendah diri dia dengan Allah. Dalam halus tu, dalam diri tu, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu siapa hamba dia yang benar-benar rendah diri dengan dia bila memohon, dan siapa juga hamba dia yang menjaga adab bila meminta kepadanya. Lalu dia akan memberikan doa-doa mereka. Ni kita semua ni berada pada 10 awal Zulhijjah ni, maka ambillah kesempatan untuk doa tengah malam kita, tahajud kita, doa waktu salat. Besok Arafah kita semua mulakan. Sebenarnya takbir ni dah mula dah. Dia panggil takbir mutlak. Sepatutnya 10 hari awal ni kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ikut. Anytime lah kita takbir. Besok kita mulakan takbir muqayyad. Di Perlis kita akan mulakan, di negeri lain saya tak pasti, tapi kalau di Perlis kita besok dah mula dah takbir. Bermula waktu subuh kita dah mula takbir sehingga isu awal hari Arafah, dan seterusnya hari raya Korban dan hari Tasyrik, kesemuanya kita takbir. Kita bukan mula dengan hari raya Korban saja, kerana ada hadis, ada riwayat daripada para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka dan mereka mengamalkan. Apabila masuknya hari Arafah, mereka telah bertakbir. Okey. Dah banyak. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada siapa yang mendengar tazkirah pagi ni ataupun kuliah kita pagi ni. Ada orang tanya, boleh tak puasa qada digabungkan dengan apa? Dengan sunat Arafah dan seumpamanya. Dari segi teori fuqaha, memang ada teori di kalangan fuqaha. Memang ada yang menyebut boleh digabungkan. Saya sebut sebagai adil. Ada menyebut sebagai digabungkan. Mereka buat andaian kalau kita masuk ke dalam masjid, kita sembahyang sunat, artinya kita telah memadai untuk kita daripada menunaikan tahiyatul masjid. Tapi saya lihat kias tu macam berbeza. Kerana masjid memang kita masuk, sebelum duduk kita disunatkan untuk, ataupun sebahagian fuqaha mewajibkan untuk kita solat dulu. Jadi apa-apa solat saja terpakai dalam hal itu. Maka saya lebih condong dengan pendapat yang menyatakan kita buat sunat pada hari lain, kita buat qada pada hari lain, kita sembahyang, kita puasa sunat pada hari yang puasa sunat berkenaan. Saya buat contoh. Adakah mungkin orang yang misalnya dia dulu tinggal puasa Ramadan,
kemudian dia puasa pada hari Arafah. Dia dapat dua-dua pahala. Pahala Ramadan yang dia tinggalkan, juga puasa Arafah. Sedangkan orang yang puasa Arafah dapat satu je pahala. Ini luar daripada rasional. Kerana orang yang dah puasa Ramadan dan kemudian telah buat hari Arafah, mereka lebih bulat untuk mengkhususkan hari berkenaan untuk Arafah. Saya lebih berpendapat yang demikian. Saya buat contoh kalau kita nak buat contoh lah kan, kita sedekah, kita hutang dengan orang, satu sahabat kita hutang dengan dia. Jadi dia pun datang ambil hutang, kita bayar hutang kita RM100. Kata hari ni adalah hutang aku pada kau RM100 lepas, dan aku niat juga lah hutang ni sedekah pada kau. Yalah hutang dia. Kemudian kau niat pula sedekah. Kalau kau betul-betul kau nak sedekah, kau bagi duit lain lah, lagi RM100 duit sedekah yang lain. Macam tu lah. Ini puasa hutang kita niat juga sedekah, puasa sunat. Jadi saya cadangkan, walaupun ada pandangan fuqaha, siapa tahu kita sahkan, kerana itu adalah lebih baik. Itu adalah contoh yang Nabi SAW tunjukkan. Ada soalan? Tak apalah, kita kira besok hari Arafah lah, kita doa lah. Doa yang mustajab tu ialah doa di Arafah tu sendiri. Adapun doa di selain dari Arafah itu, di atas harapan saja supaya dia mustajab. Macam mana doa Arafah? Tapi doa yang mustajab tu Arafah. Walaupun telah berlaku dalam sejarah orang Islam, ramai juga para ulama yang suka memperuntukkan doa pada hari Arafah walaupun mereka tidak berada di Arafah. Tapi doa yang dimaksudkan doa yang mustajab pada hari Arafah itu ialah bagi mereka yang berada di Arafah. Di Arafah. Tapi kita boleh juga doa kerana hari itu hari yang baik, disunatkan kita berpuasa. Dan 10 hari Zulhijjah ni the best day, hari-hari the best days, yang hari-hari yang terbaik sekali yang mana kita ada. Sebab kita doa terutama besok apabila hari Arafah ni, best among the best lah, yang terbaik di kalangan yang terbaik lah. Jadi kita banyakkan ibadat dan kita banyakkan doa, insya-Allah. Okey, ada lagi? Terima kasih. Siapa dia nama Balqis 05. Tulis balik apa yang saya cakap. Terima kasih, rajin. Nak record? Nak simpan rakaman ni? Adakah kena selawat dulu sebelum berdoa? Adab untuk kita selawat dulu sebelum berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi tengok satu orang doa kalang kabut. Nabi kata, ajirka ya fulan, kamu kalang kabut, kamu segera sangat wahai fulan. Kan Nabi ajar bila nak doa, Nabi suruh puji Allah, wasalli alayya, dan kemudian berselawat pada Nabi, dan kemudian berdoa.